Ready? Yes, I'm ready. Insyaallah. InsyaAllah. Okay. So today is Friday and we are going to learn 2 subjects, which is Dinia and also Science. Untuk Dinia hari ini kita akan ajar 2 benda. Occupations during Rasulullah era, masa zaman Nabi Muhammad dulu apa pekerjaan yang ada. Lepas tu sebelum Nabi Muhammad, Nabi yang dulu tu kerja apa. Lepas tu untuk Science, kita akan ajar berkenaan dengan sound. Bunyi, okay? So, insyaAllah. Seronok tak nak belajar? Seronok. Okay, let's recite doa before study. Minta keberkatan Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina himmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrahli sadri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Open my hand, so that they will understand Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anzala dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra فإذا فرغت وإلى ربك فارغب. Okay. Do you still remember Surah Asy-Syams? Yes. Jom kita baca Surah Asy-Syams. Dan ini kita nak ulang untuk ayat yang ke-10. Harap dah ingat dah 1-9. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha wan samaa'i wa ma banaha wal ardi tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها ومن زكاها وقد خاب hari ini kita fokus untuk ayat yang ke-10, okey? Dia ada waqad khaba man dassaha waqad khaba man dassaha waqad khaba man dassaha waqad khaba man dassaha
وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. Okey, ulang lagi. قد خاب من دساها. Okey, bagus. Lagi. وقد خاب من دساها. Ulang lagi. لقد خاب من دساها. لقد خاب من دساها. لقد خاب من دساها. Okey, lagi. لقد خاب من دساها. Lagi. وقد خاب من دساها. لقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. لقد خاب من دساها. Okey, thank you. Ini adalah ayat yang ke-10, okey? Alright. Let's continue to the next one. Who is sitting here? Assalamualaikum everyone. Pandai mana menulis. Okay, so this is what we are going to learn about today, okay? The first one is, okay, kita ada dua subjek hari ini untuk Diniyah and also for science. So for Diniyah is the occupation during Rasulullah's era. Macam kita bagi tahu tadi. Okay, maksudnya masa zaman Rasulullah, what did they do? Okay, apa sahabat dan Rasulullah buat? Kalau occupations of some prophets ni adalah zaman Nabi Adam, Nabi Idris, dulu apa yang Nabi-Nabi tu buat? Dia kerja sebagai apa? Okay, and then for the science is about sound. Okay. So can we proceed? Okay, ini yang part 1. Occupation during Rasulullah. Okay, zaman Nabi Muhammad. Nabi kita nama apa? Nabi kita nama apa? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi yang satu lagi nama apa? Nabi Rasulullah. Ya, Rasulullah nama apa? Tak tahu. Rasulullah nama apa? Rasulullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi last sekali, okey? Okey, so kita tengok zaman Nabi Muhammad dulu dia kerja sebagai apa? Siapa yang kerja? Okey, ni adalah pekerjaan dia sebagai siapa yang bekerja masa zaman tu? Tukang jahit. Zaman Nabi Muhammad dulu ada orang yang bekerja sebagai tukang jahit. Sebelum Nabi Muhammad pun dah ada tukang jahit. Macam contohnya Nabi Idris. Nabi Idris pun adalah tukang jahit yang pertama. Dia yang buat. Okey, untuk zaman-zaman dulu dia buat baju. Tahu tak dia guna apa? Tak tahu. Dia tailor, tukang jahit. Zaman dulu dia nak buat baju, dia tak ada kain macam sekarang kan. Jadi dia akan guna kulit haiwan untuk dijadikan pakaian. Sebab zaman dulu dia sejuk kan, sejuk apa semua. Jadi dia perlukan pakaian. So takkanlah tak nak pakai baju, betul tak? Jadi kalau kita malu kena pakai baju, jadi dia akan buat pakaian. So dia akan jahit lah macam mana. Kita tak tahu macam mana cara dia jahit zaman dulu sebab zaman dulu tak ada mesin jahit. Tapi dia boleh buat baju. Tengok zaman-zaman dahulu dia boleh pakai baju. Okey, macam-macam pakaian. So dia guna daripada kulit-kulit haiwan, kulit pokok untuk dijadikan kain baju. Okey. Okay, the next occupation during Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's era. Okay, there are some traders. Pedagang. Yes, pedagang. Do you know what pedagang is? No. I don't know. Okay, pedagang ni adalah orang yang pergi berniaga tapi dia tak berniaga dekat tempat dia.
dia kena pergi berniaga di tempat yang lain. Dia kena bawa barang-barang dia, lepas tu dia pergi ke tempat yang lain untuk jual barang-barang. Okey, zaman dulu ada kereta, ada motosikal tak? Ada aeroplan tak? Tak ada. So what are the naik unta. transportation? Yeah, the transportation during Prophet era is camel. So nampak tu ramai camel. Unta. Ya, betul. So dia akan bawa semua barang-barang yang dia nak berniaga tu letak atas unta, dia akan bawa. Okey, kalau barang tu dah banyak sangat, orang akan bawa unta sambil dia jalan je. Kalau barang tak banyak ataupun dia dah penat jalan, dia akan naik unta. So dia naik camel tu sampailah dia sampai kat tempat lain untuk berniaga. Inilah dipanggil sebagai pedagang. Tahu tak Rasulullah juga adalah seorang pedagang, seorang yang berniaga. Okey. Tahu tak macam mana cara Nabi Muhammad berniaga? Tak. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berniaga. Okey. Cara dia, ada orang suka tak pergi beli barang dekat kedai Nabi Muhammad? Banyak. Ramai orang suka kan? Okey, kenapa orang semua suka beli dekat Nabi Muhammad punya kedai, barang-barang Nabi Muhammad? Kenapa Tessa? Kenapa? Okey, yang pertama, Nabi Muhammad bila dia jual barang, dia suka senyum. Dia tak tipu. Ya betul, dia tak tipu, dia jujur kan. Macam kita pernah belajar dalam kelas, Nabi Muhammad dia seorang yang jujur. Okey, sebelum tu dia suka senyum. Kalau awak nak beli barang, contoh kalau pergi kedai kan, awak suka pergi kedai yang muka orang tu masam, macam nak makan orang ke, suka pergi kedai yang dia suka senyum? Suka senyum. Suka senyum. Suka senyum. Sama juga dengan konsep yang ni. Nabi Muhammad dia suka senyum, jadi orang suka pergi beli kat kedai Nabi Muhammad. Okey, yang kedua, macam Azra cakap tadi, dia tak tipu, dia jujur. Dia jual barang, kalau barang tu rosak, dia cakap barang tu rosak. Kalau barang tu sedap, dia cakap barang tu sedap. Okey, dia bagi tahu benda yang betul. Jadi semua orang suka. Okey, satu lagi adalah Nabi Muhammad dia bijak untuk berniaga sebab Nabi Muhammad ni dia jual barang murah. Orang lain semua jual mahal-mahal, Nabi Muhammad jual murah je. Dia tak ambil untung yang banyak. Okey, kalau awak beli barang kan, nak beli toys ke, nak beli buku ke, kalau pensel ke. Okey, kalau pergi kedai nak beli ke barang yang mahal ke yang murah? Guna duit banyak ke sikit? Murah. Yang murah guna duit sikit. Sama juga dengan orang-orang di zaman dulu. Dia nak beli barang, dia nak beli ke tempat yang murah je. So Nabi Muhammad yang jual murah, semua orang pergi beli dengan Nabi Muhammad. Okey, lepas tu satu lagi, Nabi Muhammad dia bijak kan dalam berniaga, dia buat macam ni. Nabi Muhammad dari tempat dia pergi ke tempat lain, dia bawa barang banyak kan dengan unta ni kan. Dia bawa banyak, dia pergi jual kat sana. Dah habis jual dekat sana, barang dia ada lagi tak? Semua orang dah beli tadi? Tak ada. Tak ada. Bila semua orang dah beli barang, so akhirnya dia dah tak ada barang, tapi Nabi Muhammad dia tak balik seorang-seorang, dia dengan kawan-kawan dia naik unta kosong macam tu je. Tapi Nabi Muhammad dia bijak, dia buat apa? Dia beli barang-barang dekat tempat tadi, dia balik jual dekat kampung dia pula. Dia pergi kat tempat sana, dekat sana ada jual selimut, dekat kampung dia tak ada selimut kan. Dia akan beli selimut banyak-banyak, dia bawa balik kat kampung dia, lepas tu dia jual selimut. So bijak tak dia? Dia boleh jual 2-3 kali. Dia boleh jual kat sana, kat sini pun dia boleh berniaga. Bijak. Okay, next one. Okay. Kita kena ikut Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad berniaga. Okay, the next occupation. Zaman Nabi Muhammad. Pengembala kambing. Pengembala kambing. Okey, pengembala kambing. Dia jaga apa tu? Animal apa dia jaga tu? Kambing. Kita pernah baca dulu, dia kata semua Nabi pernah jadi seorang pengembala kambing. Bukan Nabi Muhammad je. Semua Nabi sebelum dia diangkat jadi Nabi, sebelum Allah pilih dia jadi Nabi, okey, dia adalah pengembala kambing. Dia kena jaga kambing dulu. Dia pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Okey, pengembala kambing. Can you see the sheep? Yes. Sheep buat apa tu?
Dia buat jalan. Dia tengah nak makan. Dia tengok kita semua. Kita tengok dia balik. Senyum dekat dia. Tengok dia senyum tak? Dia senyum tak? Senyum. Ayo, takut dia senyum. Okey. Tahu tak, senang ke tidak jaga kambing ni? Susah. Susah. Kenapa susah? Nak kena jaga kambing, nak kena jaga jangan lari. Betul, pandai. Nak Sebab kena bagi makan. Ya, betul. Tahu tak, kambing ni, Nabi dia tak jaga seekor je kambing tau. Nabi jaga banyak kambing. Banyak sangat. A lot of sheep. Okay? Okay, lepas tu, satu lagi. Kenapa susah jaga kambing? Sebenarnya kan, kambing ni kan, dia mudah tak dengar cakap kita? Kalau kita datang sini, dia datang tak? Tak. Tak, dia susah nak jaga kan. Kena jaga betul-betul, takut kena curi, takut dia hilang. Lepas tu kambing ni dia adalah haiwan yang paling lama bila makan. Dia makan paling lama. Kalau animal lain nak makan, dia pergi makan, lepas tu dah siap. Tapi kambing dia makan lama sangat. Dia kutip, dia makan rumput tu. Lepas tu dia kunyah. Lepas tu baru dia makan lagi. So kambing adalah sangat lama. Sebab tu orang yang jaga kambing ni dia, okey, kalau jaga kambing dia kena banyak sabar. Dia tak boleh cepat marah. Sebab itulah kebanyakan Nabi, semua Nabi dia jaga kambing dulu. Sebab Allah nak latih siapa? Nak latih Nabi-Nabi supaya jaga supaya Nabi-Nabi ni jadi seorang yang sabar. Sebab tak senang nak jadi Nabi nanti. So bila dah jaga kambing, dia tahu untuk sabar. Okey. Nabi jaga kambing bila dia dah besar ke Nabi jaga kambing ni masa dia kecil? Sheep ni. Masa kecil. Betul, masa dia masih kecil. Masa dia duduk dengan Halimatus Sa'diyah lagi. Ingat tak siapa Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah tu adalah ibu susuan Nabi. Bila Nabi... Susuan tu apa? Ibu susuan ni maksudnya kan Nabi, pernah kita bagi tahu hari tu, Nabi dulu masa dia lahir, dia tak minum susu dengan mama dia kan, dengan ibu dia Aminah. Tapi ada orang lain yang bagi susu pada Nabi Muhammad. Nama dia Halimatus Sa'diyah. Ingat tak ada seorang perempuan tu dia datang naik kedai dia yang lembik tu. Lepas tu bila jumpa Nabi Muhammad tiba-tiba kedai dia untuk dia dah ada susu. Lepas tu jalan laju. Ingat tak? Itulah nama dia Halimatus Sa'diyah. Itu adalah ibu susuan Nabi. Dia yang bagi susu pada Nabi untuk Nabi sampai Nabi besar. Ibu susuan tu adalah ibu yang bagi susu pada Nabi sehingga Nabi kenyang. Okay, let's see the next one. Okay, this one is astrology. Kaji bintang. Logis, yes, pakar kaji bintang. Okay, dia pakar kaji bintang ni. Okay, kita tak pernah tengok kan. Okay, pakar kaji bintang ni adalah dia tahu. Saya tahu apa. Apa dia Maya? Cuba Maya cerita. Siapa pakar kaji bintang ni? Dia tengok bintang. Okey, betul. Dia tengok bintang. Lepas tu dia buat apa dengan bintang tu? Dia simpan dalam beg ke? Dia ambil bintang? Lepas tu dia tunjuk dekat orang. Dia tunjuk dekat orang, ya ke? Maya tengok gambar kat situ ya. Okey, pakar kaji bintang ni, dia tahu, dia tengok bintang, dia tahu mana nak pergi lepas ni. So dia tak akan sesat. Contoh kan tadi, okey. Kan kalau zaman sekarang, dalam phone kita ni, kita ada GPS, kita ada Waze, betul tak? Kita boleh guna nak pergi mana, Google je nak pergi mana dia akan bawa kita. Tapi kalau zaman dulu ada phone tak? Tak ada. Jadi dia nak tengok jalan mana nak pergi sebab jauh tadi nak pergi berniaga kan. Dia kena tengok bintang. So daripada bintang ni dia tahu, okey nanti kita kena ikut sana, utara, selatan, barat, timur, depan, belakang, kita nak pergi mana. Sebab daripada bintang-bintang yang itulah dia boleh tengok mana dia nak pergi. Dia tengok melalui situ. Okay. Dia tak perlu tengok, sebab zaman dulu tak ada telefon. So dia tengok kat situ lah.
Dihintai je tahu. Zaman dulu tak ada telefon? Okey, zaman dulu dia belum Orang tak cipta buat lagi. Betul, orang tak cipta lagi. Lepas tu baru dia fikir. Sebab dia kata susah nak tengok bintang ke. Tak pandai, semua orang tak pandai nak baca bintang. Kalau hujan, bintang tak ada. Kalau awan banyak, bintang tak ada. Akhirnya dia kata kita kena cipta satu alat lain untuk kita tengok. Akhirnya ada orang cipta peta, ada orang cipta macam-macam. Akhirnya ada keluar telefon. Okey, zaman dulu-dulu. Dia kerja sebagai apa untuk zaman dulu-dulu? Zaman Nabi Muhammad dulu, okey. Nabi Muhammad kan dia sampaikan dakwah. Dia nak ajak semua orang untuk masuk Islam, untuk sembah Allah. Okey, kan? Betul tak? Ya? Teacher tak tahu pun kan sebenarnya lukis Nabi kan. Teacher ambil je gambar dia tipu-tipu kan. Sebab ya betul, sebab kita tak pernah tengok Nabi Muhammad. Maya pernah jumpa Nabi Muhammad tak? Tak. Tak pernah. Sebab itulah kita tak boleh lukis gambar Nabi Muhammad. Kita tak tahu Nabi Muhammad tu macam mana rupa dia. Jadi kita terpaksa tulis, selalu kalau tengok gambar dia akan tulis Muhammad kan, nama dalam bahasa Jawi tu kan. Okey, kalau ini adalah kawan-kawan, kita letak kartun je supaya kita boleh dapat gambaran. Kalau tak ada gambar nanti susah nak faham, betul tak? Okey, zaman Nabi Muhammad dulu ada orang yang bekerja sebagai guru, teacher. Teacher, Muzalim ni apa? Muzalim, bukan muzalim. Muallim tu adalah dalam bahasa Arab, dia adalah guru. Dia adalah cikgu juga dalam bahasa Arab. Muallim, orang yang menyampaikan ilmu. Ustaz, guru, muallim, teacher. Ini semua adalah orang-orang yang bekerja zaman dulu. Contoh kan. Okey, zaman dulu kan Nabi Muhammad kan dia pesan, Nabi kata okey, Nabi kata kita kena ajak semua orang untuk peluk Islam, untuk jadi orang Islam, untuk sembah Allah, barulah Allah sayang kan. Okey, masa tu Nabi Muhammad buat seorang-seorang ke ataupun ada orang tolong dia? Ada orang tolong. Mula-mula Nabi Muhammad buat seorang-seorang je dulu sebab dia tak boleh cakap kuat-kuat. Nanti ada orang tak suka, ada orang nak bunuh Nabi Muhammad. So dia berdakwah secara sembunyi, senyap-senyap dulu. Lepas tu bila dah lama, dah ramai orang ikut Nabi Muhammad, dah ramai orang Islam, akhirnya Nabi Muhammad kan Allah cakap Nabi Muhammad dah boleh cakap berkuat-kuat. Dah boleh bagi tahu semua orang cakap secara terang. Akhirnya bila dah bagi tahu macam tu, orang lain semua ramai dah tahu ada satu agama dekat tanah Arab ni, nama dia agama Islam. Okey, so kawan-kawan Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad ni, bila dia dah belajar daripada Nabi Muhammad, dia akan pergi ke tempat lain. Zaman dulu tak ada school tau. Tengok, ada tak dia belajar dalam school? Ada tak gambar dalam school kat situ? Ada. Tak ada. So zaman dulu, semua sahabat ni dia jadi cikgu, dia pergi ajar orang macam tu je. Bawah pokok, dalam surau, atas batu, tepi rumah, mana-mana dia jumpa orang, dia akan cakap. Dia akan cerita tentang agama Islam, macam mana nak solat, kenapa kena sembah Allah, macam mana nak ucap syahadat, asyhadu alla. Okey, cuba baca syahadat. Dekat teacher baca, teacher nak kelasnya baca. Syahadah, macam mana recite syahadah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pandai recite syahadah. So kita recite syahadah. Macam tu lah juga dia ajar orang-orang zaman dulu. Dia tak perlukan sekolah, dia pergi macam tu je. Okay, the next one. Zaman dulu ada doktor dan juga ada nurse. Tapi dia tak pakai baju. Zaman dulu pun ada doktor. Ya, betul. Kalau tak ada doktor, tak ada nurse, kalau sakit nak buat macam mana? Tapi doktor dia macam mana pakai baju? Zaman dulu dia tak ada baju macam kod doktor. Dia cuma pakai baju macam biasa je. Okey, tukang jahit tadi dia jahit baju untuk orang biasa je. Lepas tu, kalau dia sakit dia akan ubat dia. Contoh macam zaman dulu ubat dia guna pokok je. Dia tak ada ubat-ubat macam sekarang pergi klinik, pergi hospital, tak ada. Dia cuma ubat secara apa nama ni, tradisional, secara guna pokok-pokok kayu, akar-akar kayu yang boleh buat ubat. Baca-baca doa macam tu je. Okey, lepas tu kan
Okey. Tahu tak siapakah jururawat pertama dalam Islam? Tak tahu. Fitness. Nama dia Rufaidah. Rufaidah. Rufaidah adalah jururawat pertama dalam Islam. Zaman dulu kan Isteri Nabi Muhammad berapa? ramai. Tapi Saya kita tahu kena fokus isteri saja. Nabi Muhammad berapa? Berapa? 13. Betul. Okey. Jururawat yang pertama tadi adalah Rufaidah. Okey, zaman dulu kan zaman pergi berperang kan, nak tegakkan agama Islam. Orang jahat nak bunuh Nabi, orang jahat yang orang kafir nak serang Islam semua kan. Jadi, okey, bila dia dah berperang, dia ada orang yang luka. Bila ada orang yang luka, perlu buat apa? Tu biar je luka tu. Jadi sebab itulah kita perlu ada tabib, doktor, nurse, jururawat, semua orang yang boleh merawat ni. So dia yang akan tolong, dia yang akan balut luka, sapu darah luka tu, ubat, macam tu. Teacher, Ya? dulu ada kerusi ke? Ada apa? Ada kerusi ke? Kerusi. Ada ke tak ada? Tapi dia bukan kerusi macam kita. Dia cuma letak bangku saja. Dia cuma letak something. Lepas tu duduk atas tu. Asalkan boleh duduk. Kerusi lah tu. Cuma zaman sekarang kerusi dah jadi macam-macam. Yang dia boleh ke belakang. Okay. Next one. Blacksmith. Ya, Mama baru beli bangku besar. Bangku besar. Boleh duduk lah. Duduk atas bangku besar. Okay. This one. Nak buat sauna. Sauna, Masya Allah. Okay, next one. Cuba baca apa tu dia cakap. Tukang besi. Yes, blacksmith. Blacksmith adalah tukang besi. Dia nak guna besi nak buat apa ni? Dia buat apa? Tukang besi ni buat apa? Cuba teka. Siapa tahu tukang besi ni tengah buat apa? Tukang besi. Tukang besi ni dia pandai buat senjata. Ingat tak tadi kita kata zaman dulu dia ada pergi berperang kan? So kalau nak berperang guna apa? Takkan dia nak guna tangan je. Gitu. Dia kena guna senjata. Jadi tukang besi inilah yang akan buat besi tu sampai besi tu jadi bentuk macam pedang, macam lembing, macam pisau. Dia nak potong, nak masak kan. Lepas tu akan buat macam anak panah. Okey, macam-macam lah tukang besi ni akan buat sampai jadi tajam dan boleh guna. Okey, cuba tengok. Cuba kira, how many spots are there? Ada berapa banyak pedang tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
11, 12, 13, 14, 15. 15 tu sekali dengan sarung dia. Dia sebenarnya ada 9 je. Okey, 9 saja. Yang pertama yang ni. Yang warna hijau. Satu kan. 2. Yang warna merah ni 3. Ni adalah sarung dia. Sarung pedang. Okey. 4. Ini 5. 9 je lah teacher. Betul. 9 je. 7. 8 dan juga 9. So ada 9 semua sekali. Ini adalah pedang Rasulullah. Rasulullah guna pedang untuk melawan musuh. Okey. So ini adalah Rasulullah punya. So tukang besi buat kan? Okey. Okey. Pedang Beza daripada pedang. Dia nak pergi berperang dah. Bila zaman dulu ada perang-perang, maksudnya dia kena ada siapa kalau nak pergi berperang? Kau masak ke pergi berperang? Siapa yang pergi berperang? Pergi berperang adalah army, tentera ataupun archer. Archer ni adalah pemanah. Nampak tu dia guna arrow tu. Arrow and bow tu untuk memanah. Kita buka skrin besar, kita tak nampak.
belakang dia kan. Ha? Macam mana? Buka skrin besar, kita tak nampak tulisan dia. Tak nampak tulisan? Teacher. Mana tulisan mana tak nampak? Siapa tak nampak tulisan tu? Sebab comot-comot tu duduk depan Faisal tu. Mana? Nampak ke tak nampak? Kena adjust. Adjust dalam tu. Kalau siapa pakai phone, susahlah nak tengok. Kalau pakai laptop baru Kena tali betul. dekat gambar tu. Alihkan kat gambar. Ada tali. Tanya kalau macam sendiri sebab dia dah hantar. Okey. Next. Kita okey. Okey, next one. Yes. Kenapa cadangan sebab Okey. sebab kita banyak dia. Okey, cuba tengok. Okey, Archer. Siapa yang pandai naik kuda? Siapa yang pernah naik kuda? Army. Pernah? Pernah naik kuda tak? Kos? Tak, teacher pun tak pernah. Okey. Kalau nak pergi berperang, orang zaman dulu dia kena naik kuda. Okey, kuda perang. Ingat ada surah kuda perang hari tu? Okey, kita naik kuda. Kuda sebab dia laju kan. Orang tak naik pergi berperang naik lembu ke, naik kambing ke, orang tak naik kan tu. Dia naik kuda. Mestilah tak lambat. Mana betul. boleh naik lembu? Kan? So dia naik kuda sebab kuda dia boleh berlari kencang, berlari pantas. Okey, lepas tu kalau nak berperang dia kena ada ni archery, okey? Dia buat memanah, okey. So nak jadi archer dia kena guna apa ni? Anak panah tu. Siapa pernah main anak panah? Pernah main? Siapa pernah memanah? Itu pernah. Wow, masya-Allah hebatnya. Okey, Nabi Muhammad Dia mainan. Oh mainan, tak apalah mainan pun boleh lah. Okey, memanah pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ada 3 hobi. 3 hobi atau 3 sukan Nabi Muhammad suka buat. Yang pertama Nabi suka naik kuda. Siapa pernah naik kuda? Tak. Tak pernah. So kita tak ikut lagi Nabi Muhammad punya. Yang kedua, Nabi suka memanah. Siapa pernah memanah? Siapa pandai memanah? Tak juga. Okey. Tak. Yang ketiga, berenang. Nabi Muhammad suka berenang. Siapa pandai berenang? Okey, alhamdulillah ada orang pandai berenang. Okey, teacher pun tahu satu je. Berenang je. Yang lain teacher tak tahu lagi. Nak sikit je. Maya pandai merenang ke belakang. Wow, berenang ke belakang. Okey, kita continue. Nanti nak habis dah. Ada 1 minit lagi. Peladang. Peladang, betul. So kalau zaman dulu dia ada peladang famous. Dia tanam untuk makan, untuk jual gandum. Ya? Hari tu Maya pernah pergi hotel tapi Mama dah order dah hotel hari tu. Lepas tu pergi-pergi ingat kolam dia besar. Lepas tu tengok dalam rumah je. Kecil je. Tak apalah, janji boleh berenang Maya. Boleh lah, asal boleh berenang je. Okey, farmer. Pokok apa yang kat sebelah kanan ni? Lapis warga. Okay. Pokok kurma. Yes, pokok kurma. So, pokok kurma. Dia tanam pokok kurma, dia boleh jual pokok kurma, boleh buka puasa, boleh bagi orang makan. Okey, so macam-macam. Dia ada yang ternak, macam tadi ternak biri-biri, okey? Okey, dia ada jaga kambing-kambing, animal. Kat situ dia ada jaga unta. Zaman Nabi dulu dia pelihara unta. Awak pernah jumpa unta tak? Have you ever seen camel? Tak. Okey, tapi kat tanah Arab banyak. Betul-betul. Cuba Ica pernah jumpa tak? Google je. Google atau dekat zoo je ada. Okey, so dia jaga ada gajah, ada apa lagi, ada unta, ada kambing. Gajah Ica pernah naik. Gajah pernah naik. Ada kerbau. Ica pernah naik. Okey, dah habis rupanya tadi part 1. Okey, ni adalah part 2. Bahagian yang kedua, kita nak ajar tentang
occupations of some prophets. Kalau tadi masa zaman Nabi Muhammad kan? Okey, Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir, Nabi yang last. Okey, bila Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ada zaman dulu tu Nabi apa? Dia kerja apa? Okey, kelas. Can we sing 25 prophets now? Ada berapa prophet? Ada berapa Nabi? Ada berapa Rasul yang kita kena tahu? Rasul. Ada berapa? 25. 25. So 25 Nabi. Can we sing 25 prophet song? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasin, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhir, Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Okay, so Nabi Muhammad yang terakhir. Muhammad Al-Mustafa. Itu adalah nama Nabi Muhammad. Muhammad Al-Mustafa. Oh, itu Prophet Adam. Yeah? Prophet Yes, I'm here. Yes. What do you want to ask? Tandas. Tandas. Okay, boleh. Nanti lepas kita ni kata. Okay, nanti welcome back here. Okay? Prophet Adam apa ni? Tak faham. Nabi Adam dah tua. Tak, ini bukan gambar Prophet Adam tau. Kan teacher tak tahu gambar Prophet Adam macam mana. Teacher cuma letak gambar kartun saja. Okay, ni nak tunjuk gambar farmer. Okay, Nabi Adam dulu. Okay, zaman tu siapa Nabi pertama yang Allah cipta? Adam. Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam yang pertama. Manusia pertama yang ada kat bumi adalah Nabi Adam. So Nabi Adam masa tu dia boleh makan, nak makan apa kalau zaman Nabi Adam? Ada orang berniaga tak? Ada. Tak ada. Sebab tak ada orang lagi. Nabi seorang-seorang je. Nabi Adam je yang ada. So macam mana dia nak beli Nabi makanan Muhammad dekat tempat lain? Yang last Lagi. Kenapa Nabi Muhammad last kali. Dia cakap Nabi Muhammad pula. I'm sorry. So this is Prophet Adam, okay? Prophet Adam masa zaman tu dia seorang-seorang. Jadi kalau dia nak makan, dia kena tanam pokok sendiri. Betul tak? Dia kena tanam sendiri. Ibu pun tanam pokok. Ya. Sebab itulah Prophet Adam, dia kerja dia adalah petani. Dia tanam dia sendiri. Okey, lepas tu Nabi Idris. Nabi Idris adalah Nabi pertama yang pandai menjahit. Nabi pertama dia yang ciptakan jarum untuk menjahit. Dialah orang yang pertama ciptakan jarum. Macam mana? Ni gambar tu letak. Ni ada gambar mesin jahit. Sewing machine. Tapi zaman Nabi Prophet Idris tak ada lagi mesin jahit. Dia cuma jahit guna tangan saja. Guna kulit-kulit animal. Lepas tu untuk dipakai dan cuci. Ya, betul. Siapa pandai jahit kat sini? Mama, siapa pandai jahit? Dia boleh tahu. Itu yang ni kapal Nabi Yunus kan? Nabi Yunus kan kena telan dengan ikan. Ni Nabi Nuh. Okey, Nabi Nuh ingat tak yang dia bina bahtera besar? Yang dia bina kapal ship tu je kat besarnya kapal. Betul. Dia cipta kapal atas bukit. Lepas tu orang semua kata dia gila. Sebab dia kata mana ada orang bina kapal atas bukit. Orang bina kapal kat laut. Senang boleh main kat laut. Boleh guna dekat air. Tapi Nabi Nuh dia ikut cakap Allah. Allah kata bina atas bukit yang tinggi. Bila dia bina, orang semua gelakkan dia. Orang kata dia gila. Tapi padahal sebenarnya Nabi Nuh bukan gila. Dia ikut apa yang Allah cakap. Rupanya lepas ni hujan lebat nak turun. Sebab itulah dia kena bina atas bukit yang tinggi. Semua siapa yang tak nak ikut Nabi Nuh,
semua tenggelam dengan banjir besar. So Nabi Nuh dia hebat dalam bina kapal guna kayu-kayu ni kan. Jadi sebab itulah kita kata Nabi Nuh ni adalah seorang carpenter. Dia tukang kayu. Dia hebat bina-bina. Okay. And then it's Prophet Ibrahim. Prophet Ibrahim is a builder. Tukang bina. Okay. Bina apa? Cuba bagi tahu teacher. Nabi Ibrahim dia bina apa? Ini Nabi Ibrahim. Bina rumah. Bina rumah. Cuba ingat balik. Nabi Ibrahim bina apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dia bina apa? Kaabah. Yes, pandai. Dia bina Kaabah. Kaabah dekat mana tempat dia? Mekah. Mekah. Kita buat apa nama aktiviti yang kita keliling Kaabah tu? Tawaf. Yes, pandai. Tawaf. Very good, very good. Okay, this one is Prophet Ilyas. Okay, Prophet Ilyas, dia is a weaver. Okay? Ilyas. Nabi Ilyas. Yes, Nabi Ilyas. Ilyasi. Ilyas. Okay. Ilyas ni dia pandai. Nabi Ilyas dia pandai tenun. Pakaian tadi. Kalau Nabi, Nabi Idris tadi dia pandai buat baju guna animal punya kulit kan? Okay, kalau yang ni Nabi Ilyas dia boleh gait ke teacher? Ya, boleh. Zaman dulu dia boleh buat macam-macam. Okey, zaman Nabi Ilyas dia dah pandai tenun pakaian. Tengok pakaian dah makin cantik lepas tu. Makin lama makin cantik dia buat. Sekarang tak pakai dah. Sekarang pakai jarang. Pakai jarang, pakai benang. Adalah tukang tenun ni masih ada. Ni gambar sekarang ni. Kita tak pernah tengok je. Kena pergi kat tempat dia. Tukang tenun. Susah ni. Macam baju songket. Macam Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq ada baju songket kan? Baju songket tu kita guna tenun. Menenun songket. Ingat tak Faruq ada bawa baju songket tu masa dia pergi Umar Faruq. Umar Faruq pakai songket kan masa di Kebarat tahun lepas. So baju songket tu kita tenun, okey? Okey, real punya, original punya. Okey, Prophet Daud. Prophet Daud alaihi salam dia adalah seorang blacksmith, tukang besi. Dia pandai buat senjata. I want to go to the toilet. Okay, quickly and then come back here. We are going to learn more after this. Okay, Nabi Daud adalah tukang besi. Nabi Musa juga adalah seorang pengembala kambing macam Nabi Muhammad. Cepat, okay? Okay, cepat. Nabi kita. Ya, Nabi Musa dia mengembala kambing juga. Okay. Prophet Zulkifli dia pandai masak-masak dah. Tadi kita pandai tanam-tanam je. Sekarang dah pandai masak. Dia buat roti. Dia boleh makan roti. Dia uli macam bawa makan chapati ke apa semua tu kan. Daripada tepung. So daripada dulu dia boleh buat. Daripada tepung tu boleh buat macam-macam makanan. Masa sekarang kita pun pandai-pandai buat macam-macam. Ya? Teacher. Yes, I'm here. Zaman dulu ada oven, ada microwave ke tak? Zaman dulu belum ada microwave lagi. Hebat sangat tu microwave tu. Dia cuma bakar je. Ya, betul. Dia cuma bakar saja. Okay, next one. Okay, Prophet Hud. Prophet Hud, dia adalah seorang pedagang. Dia berniaga. Dia dah pandai berdagang sebab zaman dulu kan mula-mula Nabi Adam dia pandai tanam pokok je. Lepas tu ada Nabi Idris dia dah pandai buat baju daripada animal. Dia dah ternak macam-macam kan. Sebab anak Nabi Adam dia ada tanam pokok dan ada juga yang ternak haiwan. Dia pelihara haiwan banyak. So bila barang dah banyak, lepas tu tadi tukang besi dah ada. Lepas tu dah ada pembuat roti, baker dah ada. Dah buat macam-macam. So baju yang dijahit dia boleh jual, pokok yang ditanam, sayur ditanam dia boleh jual, tukang besi buat senjata dia boleh jual, apa lagi buat roti boleh jual. So semua boleh jual. Dulu tak dikemah kan, so dia pakai payung. Ya betul. Okay, so Prophet Hud ni akhirnya dia dah boleh berniaga sebab barang dah banyak kan tu. Okay, ni zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia punya zaman dia boleh
buat okey, Nabi Muhammad masa dia kecil dia mengembala kambing. Lepas tu bila dah besar sikit dia ikut dengan pakcik dia. Oh ni gambar terbalik ni. Sorry, teacher dah tukar gambar tapi lupa tukar dia punya tulisan. Okey. Nak tanya. Teacher, Ya. Nabi Adam kalau dah ada Nabi Idris, Nabi Adam hidup lagi tak? Nabi Adam dah meninggal. Kenapa meninggal, teacher? Kenapa meninggal? Setiap yang hidup akan mati. Okey, sekejap dia sambung balik. Siapa yang hidup dia akan mati. Tak boleh hidup selama-lamanya. Dia akan meninggal juga. Betul. Dia tak boleh hidup selama-lamanya. Mana ada orang hidup selama-lamanya? Ada, lepas tu akan mati. Yang hidup selama-lamanya itu hanya Allah. Allah je yang tak akan mati. Kalau manusia semua akan mati. Sebab Allah nak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Allah kan Tuhan. Okey, kita sambung. Allah memanglah tahu sebab Allah boleh nampak tahu sana sini. Okey, kita sambung. Okay, so this is the last one for the dunia part. Kita nak masuk sains pula. So ingat Nabi Muhammad, dia pergi berdagang dengan pakcik dia. Uncle Nabi Muhammad, nama apa Uncle Nabi Muhammad? Siapa tahu Uncle Nabi Muhammad nama apa? Cuba bagi tahu teacher, apa nama Uncle Nabi Muhammad? Uncle Nabi Muhammad, Abu Talib. Yes, Abu Talib. Okey, teacher nak tanya, awak ingat lagi tak lagu Born in Mecca? Ingat. Okey, jom kita nyanyi lagu Born in Mecca. 1, 2, 3. Born in Mecca, near the Kaabah, his father Abdullah, his mother is Aminah, the final messenger. Muhammad, Abu Talib was his grandfather. Abdullah was his mother. Aminah was his mother. Aminah. Alamak. Aminah was his mother. Come to Islam. Come and submit to the oneness of Allah. Come to Iman. Come and have the oneness of Allah. Dah lama tak nyanyi, tak ingat. Jangan tak ingat. Teacher. Ya, Maya. Dalam tak pergi sekolah. Kalau kenapa Nabi Adam dah hidup, lepas tu Nabi Idris hidup, kenapa Nabi Adam pula mati? Dia bukan masa zaman yang sama tu. Bila Nabi Adam turun ke bumi, dia menyampaikan apa yang sepatutnya. Bila Nabi Adam dah meninggal, orang dah ramai, orang tak kenal Allah. Jadi Allah pun hantar Nabi yang baru. Nabi Idris pun akan buat kerja untuk menyampaikan kepada orang ramai supaya sembah Allah, ikut apa yang Allah suruh. Bila Nabi Idris dah tak ada, Nabi lain pula yang datang, Nabi lain yang datang. Nabi Muhammad. So bila Nabi Muhammad, Allah dah cakap Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. So bila Nabi Muhammad yang terakhir, dah tak ada dah Nabi yang lain. Tak boleh tipu-tipu kata Nabi. Ya. Teacher. Kalau Nabi Idris tu, Nabi Adam tu, kalau nak apa? Lambat lagi kan Nabi Muhammad tu nak lahir.
Betul, lambat lagi. So kita nak belajar sains tak? Sebelum Nabi tulis. Belajar sains tak? Okey. Cuba tengok sekeliling. Cuba tengok sekeliling awak ada apa? Ada apa? Apa? Cuba tengok. Yang tu. Cuba dengar betul-betul ada bunyi apa? Itu ada bunyi kipas. Ada bunyi kipas. So itu adalah apa? Itu adalah sound. Okey? Ada sound. Muna bagi jatuh. Vacuum. Ha? Apa dia? Mama tengah vacuum. Apa Mama tengah vacuum. Vacuum tu ada bunyi ke tapi tak? bunyi. Vacuum ada bunyi lah. Betul. Teacher pun ada dengar bunyi tu sikit. Aduh. Okey. Tahu tak? Cuba buat macam ni. Nampak tak ada dua jari teacher ni? Nampak? Okey. Dua jari teacher ni. Okey. Buat macam ni. Index finger and also the middle finger. Dua jari ni letak dekat leher. Letak dekat leher. Dah letak belum? Wah, mama. Mama dah letak. Okey, cuba cakap Cuba cakap apa lagi? Ada bunyi. Cuba buat bunyi paling kuat. Okey. Okey. Cuba buat yang paling slow je. Dah. Tak dengar pun? Dah pergi. Kuat lagi sekali. So, ada bunyi kuat, ada bunyi slow. Okey, kita tunjuk Share screen lagi sekali. Sounds tu kuat lah. Okey. Ini adalah apa yang kita akan belajar hari ni. Okay? Understand that we hear different sounds around us. Okey. Kita boleh dengar macam-macam bunyi. Tadi macam Maya cakap, Mama tengah vacuum kan? Ada bunyi vacuum. Okey, identify the animal sounds. Animal pun ada sound dan juga ada bunyi loud and soft. Okey, cuba tengok. Sound. What is sound? Do you know what sound is? Sounds tu bunyi. Ya, sound tu adalah bunyi. So, bunyi tu adalah satu energi. Pernah ingat tak kita pernah belajar types of energy dulu? Ada light energy, heat energy, magnetic energy, and also sound energy. So, today we are going to learn about sound energy. Kita boleh nampak sound tak? Can we see sound? Nampak tak bunyi? Nampak? Nampak ke dengar tu? Sound kita tak boleh nampak. Okay, sound is a form of energy that is produced by vibrating matter. Okay, tadi kan bila buat macam ni ada bunyi bergetar tak? Ada rasa bergetar tak? Okay, ada rasa bergetar tak kat sini? Itu adalah bila dia bergetar itu yang menghasilkan bunyi. So, sound travels in wave dalam gelombang. Kita tak nampak. Okay, sound dia travel lagi cepat kalau guna alat. Okey, kalau guna alat yang solid. Kalau kita guna gas ataupun dalam air, dia macam bunyi lambat, bunyi slow. Tapi kalau kita guna solid, dia cepat. Okey? Guna benda-benda. Okey, ni macam teacher suruh tadi. Dah buat kan? Dah sebut boleh dengar suara kan? Boleh rasa tak tu? Dekat throat tadi. Dekat awak tu ada tak? Dekat leher tu ada tak rasa macam bergetar, bergerak? Okey, macam tu kan, ada bunyi, ada bergerak kan? Okey. Okay. Pada situlah sebenarnya dia kata move. Okey, nampak?
Okay, the movement inside our throat produce vibration and turn from the sound. Video hari Okay, ni. nampak ni? Oh ya? Teacher tak ada ke video Tengok hari ni, Dara boleh buat bunyi macam orang lelaki. Kenapa kamu buat macam tu? Ni cuba tengok dekat leher ni, dekat throat dia ada something kan. Bila dia bergetar, itulah yang boleh mengeluarkan bunyi. Itu yang kita boleh bercakap. Kalau orang yang tak boleh bercakap, maksudnya mungkin kat dalam tu dah rosak. Ya, tak bunyi suara. Ya, Teacher, kalau kita cakap, ya. kenapa teacher tak ada video sound? Teacher tak buat video sound. Kita yang kena buat sendiri sound tu, okey? Okey. Okey, cuba tengok teacher ada apa ni. Mana? Kenapa saya? Apa ni? Boleh dengar tak? Drum. Drum. So boleh dengar drum kan? Okey, ada satu lagi ni. Boleh dengar tak? Okey. Alamak. Apa tu? Alamak, tangan teacher salah ambil ni. Tak boleh nak tu. Okey. Dengar tak? Boleh Dengar tak? Okey. So setiap benda boleh bunyi. Okey, cuba tepuk tangan. Clap your hand. Bunyi tak? Bunyi. Cuba kau tepuk kuat-kuat. Kalau tepuk perlahan. Dia ada bunyi. Semua benda ada bunyi. Kita bercakap ni pun ada bunyi. Okay. So this one is. Kalau buat perlahan tapi tak jadi. Tapi tak jadi. Okay. When we hit the drum, membrane of drum vibrates, produce sound. Okay. Kalau macam drum tadi, dia kata bila kita teacher ketuk ni, dekat depan ni, membrane dia ni akan bergetar. Sebab itulah dia menghasilkan bunyi. Siapa yang ada drum kat rumah nanti boleh main drum. Okay. Kenapa dia bunyi? Tengok. Okay. Yang kedua, siapa kat rumah dia ada gitar? Kalau main gitar, kalau main gitar, dekat benang dia tu, dia akan menghasilkan, bila kita bermain, dia bergetar kan? Bergetar itulah yang menghasilkan bunyi yang macam-macam. Okay, next one apa ni? Betul. Bergetar tu maksud bergerak. Macam tu. Ni pun ada tuning fork. Kalau kita main yang ni, gerak-gerakkan dia akan bunyi. Macam waktu kita beli dekat kedai tu, yang boleh goyang-goyang dia lepas ada bunyi tu. Okay? Teacher. Ya? Teacher. Ya. Dekat rumah ada piano. Wow, piano. Piano mainan ya? Nanti boleh main piano. Tekan piano. Maksudnya dalam piano tu pun boleh menghasilkan bunyi. Apa? Kecil pun asal bunyi je. Ya, Farouk? Piano mainan adik je. Farouk cakap apa? Tak dengar lah. Ya. Ada baby. Piano mainan adik. Tapi kecil je. Tak larat lah. Nak guna ni tak larat. Okey, sekejap. Teacher nak tanya. Macam mana Okey, kecil pun tak apa. Asalkan boleh buat bunyi. Jangan risau. Okay, next one. Some sounds are loud and some sounds are soft. bunyi haiwan. Ada bunyi yang bunyi kuat, ada bunyi yang bunyi slow. Bunyi yang lembut je, okay? Can you give some example of loud and soft sound? Apa bunyi yang kuat? Apa bunyi yang loud? Cuba bagi tahu teacher contoh. Ya. Bagi tahu teacher, apa contoh bunyi yang kuat? Bunyi apa bunyi kuat? Okey, fikir cepat. Bunyi apa yang kuat? Kalau dengar sakitnya telinga. Cuba bagi tahu teacher. I know. Suara siapa? Saya tahu yang untuk cakap yang dia tulis loud tu, yang dia cakap tu.
Oh ni nama dia apa ni? Speaker ni ataupun panggil hailer. Hailer ni betul kuat. Kalau soft ni macam kita bisik-bisik je. Soft maksudnya lembut je bunyi dia. Kita tak sakit telinga dengar. Okay, next one. Sebelum habis. Okay, ni adalah contoh yang kita kata bunyi kuat. Loud sound. Pernah dengar tak siren bomber, siren polis, kereta polis tu dengar tak? Itu adalah bunyi yang kuat. Kalau orang main gitar, itu adalah bunyi yang kuat. Kita senang. Maksudnya kalau loud sound ni maksudnya dia bunyi yang kita mudah nak dengar. Kita duduk jauh pun kita boleh dengar. Anjing menyalak. Okay, dog bark. Dengar tak? Teacher. Iya. Maya. Piano tu kan. Tapi piano tu kecil. Dia ada bunyi haiwan. Betul. Tak apa. Kecil pun boleh. Asalkan ada bunyi je Maya. It's okay. Kecil besar tak apa. Asalkan ada bunyi. Sebab kita belajar tentang bunyi. Benda besar ke kecil tak penting. Yang penting ada bunyi. Okay? Sound. Yang penting ada sound. Okay. Ya. Kenapa si Bila nak habis? Bila nak habis? Tanya apa tadi? Anjing. Kenapa dengan anjing? apa tu anjing? Tapi dia marah. Betul. Anjing ni tengah marah. Bila dia tengah marah, dia akan bunyi menyalak dia kuat. So, sini adalah contoh kita bagi loud sound. Bunyi yang kuat. Kalau dia tak marah, kalau dia tak marah, dia tak bunyilah. Dia tak adalah menyalak. Tengok masa dah habis. Kena sambung lagi. Banyak. Semua orang tanya banyak hari ni. Akhirnya lambat habis. Okey. Apa lagi bunyi yang kuat? Tengok. Bunyi yang kuat. Kalau macam siren, loceng. Loceng bunyi kuat. Alarm clock pun bunyi kuat. Awak tidur pun boleh bangun. Bunyi singa, bunyi kereta api. Ini semua adalah bunyi yang kuat. Okey, ini pula adalah bunyi yang perlahan, yang soft je, lembut je. Contohnya macam bunyi angin. Pasang kipas dekat luar rumah ke, bunyi aircon ke. Kuat tak? Kalau miau, kuat lah. radio kuat. Kalau kita pasang ni, pasang earphone, pasang headphone, kita pasang slow-slow je, maksudnya dia adalah soft music. Kalau kita pasang speaker kuat, bergegar rumah, itu nama dia loud sound. So music tu dia ada volume, boleh kuat, boleh slow. So kita yang menentukan dia loud ataupun soft. Ingat, music, song ataupun sound, dia ada dua. Kita belajar ini loud dengan soft. Loud tu maksud dia bunyi kuat, soft maksudnya bunyi perlahan. Contohnya macam burung bird ni kan, bird chirping, bunyi ombak, bunyi ular, snake belum. Okey, lepas tu ada bunyi apa lagi? Kalau kita berbisik dengan orang, bunyi tikus datang pun itu adalah bunyi yang perlahan. Ini semua adalah perlahan. Okey. Saya nak tanya, did animal produce sound? Animal ada bunyi tak? Ada? Ada. Okey, cuba buat bunyi cat. Ya. Cuba buat bunyi, try to make the sound of an elephant. Kuat sangat. Apa tadi? Apa? Elephant. Macam bunyi. Macam tu. Okay, the lion sound. Tak pandai. Okay, monkey sound. Monkey sound. Okay. Oh, tahu ya. Okay, how about the ayam? Ayam punya sound macam mana? Okay, how about fish? Fish bunyi macam mana? Fish ada. Mana ada bunyi? Fish ada bunyi tapi kita tak dengar sebab dia frekuensi berbeza. Nanti kita tunjuk. Okay, tapi kita tak ada buat bunyi lah sebab kita tak dengar bunyi dia macam mana. Okay, why do animals produce sounds differently? Kenapa bunyi animal lain-lain?
Kenapa animal tak cakap macam kita? Dia panggil Maya, Maya. Sebab animal lain-lain. Allah ciptakan animal lain-lain. Allah ciptakan animal lain-lain. Kenapa animal ada bunyi? Dia nak buat apa bunyi tu? Dia nak panggil orang. Dia nak bercakap dengan kawan-kawan dia, family dia lah. Ya? Teacher, tu yang cakap Maya-Maya tu ialah Bila nak habis. Oh, burung kakak tu. Okay. Tahu. These animals produce loud sound. Animal apa yang bunyi kuat? Teacher tengok. Ni adalah haiwan apa ni? dolphin. Yes, dolphin. So, dolphin ni sebenarnya kan, dolphin ada bunyi. Tadi kita tanya Maya kan, Maya, fish bunyi macam mana? Maya kata fish tak ada bunyi. Sebenarnya fish ada bunyi, tapi kita je yang tak boleh dengar bunyi fish macam mana. Fish dia bunyi dalam air dia. Dia je yang boleh dengar. Teacher tahu bunyi dolphin. Okay. Kalau animal, dia buat bunyi, hanya dia je yang boleh dengar, dia boleh panggil. Dolphin, dia boleh panggil anak dia yang jauh. Dia boleh panggil jauh pun anak dia boleh dengar mak dia panggil. Okay. Animals produce loud sound and animals produce soft sound. Siapa? Animal apa yang soft sound? Macam teacher tadi kan? Tu yang baby punya tu. Betul. Okay. We use our ears to hear. Okay, so kita guna apa untuk mendengar, kelas? Apa dia? Kita guna apa untuk mendengar? Kata ibu. We use our ears untuk mendengar kata ibu. Mendengar kata ibu, betul. Dengar cakap Allah, dengar cakap friend, dengar cakap semua orang. Bila semua orang bercakap, kita boleh dengar. Rasulullah, bagus. Alhamdulillah, thank you Allah. Kita kena cakap Alhamdulillah sebab Allah bagi kita telinga. Kalau kita tak ada telinga, boleh dengar tak? Tak boleh. Okay, dia dah habis ni. Kita terpaksa use our ears to hear. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar. Kalau kita tak ada telinga, cuba bayangkan kalau kita tak ada telinga. Cuba Afi pegang telinga Afi, tiba-tiba Afi bangun tidur, telinga Afi hilang. Macam mana? Kalau telinga Afi hilang. Alamak. Macam mana? Kalau telinga hilang, tak ada. Tak boleh kan? Okey, sekejap. So, kita kena cakap Alhamdulillah, thank you dekat Allah sebab Allah bagi kita telinga. Okey, cuba tengok ni. Ini adalah gambar telinga kita, okey? Gambar telinga kita. Kalau yang warna apa ni? Yellow ke, orange ke, brown? Awak nampak warna apa? Brown. Macam mana teacher boleh tahu semua ni? Oh, yang ni masa teacher belajar masa dah form 2 dulu, masa teacher dah sekolah kat sekolah lain. Nanti Afi dah besar, Afi pergi school besar macam abang Afi akan belajar juga. Dia akan ceritakan telinga ada banyak jenis. Mata kita pun dia akan cerita. Mata tu macam mana, dalam mata tu ada apa. Nanti tunggu Zahid besar, Isha besar, Oo besar. Nanti boleh tengok, dia akan tunjuk, dia akan ajar. Okey. Ini adalah telinga kita. Okey, bahagian yang warna brown ni adalah kita panggil bahagian luar telinga. Kalau kita korek telinga sampai sini je, sampai dekat brown ni je. Okey, yang middle ear adalah yang warna pink atau purple ni. Ini ada eardrum. Okey, kita tak boleh korek telinga dalam-dalam, takut nanti terkena benda yang warna pink purple ni. Nanti dia boleh rosak. Telinga kita akan jadi tak boleh nak dengar suara, tak boleh nak dengar bunyi. So, tak boleh korek telinga dalam-dalam. Kena hati-hati, tak boleh masukkan benda tajam dalam telinga. So, bahaya. And then this one, yang warna blue adalah bahagian dalam telinga. Kita tak nampak. Kita cuma boleh nampak yang kat luar ni sahaja. Yang kat dalam ni kita tak nampak. Bila kita dah belajar banyak nanti, dah jadi doktor, baru kita akan tahu macam mana dalam telinga. Kita masukkan kamera ke apa kan. Okay? Alright. Cuba tengok ni. Cuba tengok apa dia cakap. Dia kata, some people are deaf. They have ears. Okay, cuba baca lah. Siapa nak baca?
Baca sama-sama lah. Cuba baca. Teacher. Dia tu pekat. They have ears, but listen. Dia ada telinga tapi dia tak boleh nak dengar. They need to use sign language to communicate. Maksudnya dia kena guna bahasa isyarat untuk dia bercakap. Nampak ni kat bawah gambar ni. Dia kena guna tangan dia untuk cakap. Dia kena cakap apa-apa sebab dia tak boleh nak dengar. So dia boleh tengok je. Some of them need hearing aid to hear. Okay, contohnya yang ni. Dia kena pakai alat dekat dalam telinga supaya bila kita bercakap baru dia boleh dengar. Kalau dia tak ada alat tu, dia tak boleh dengar. Macam orang kat tengah ni. Dia tanya apa dia, dia tak faham dan dia tak dengar. So kesian. Ada orang Allah bagi telinga tapi dia tak boleh nak dengar. So kita jangan selalu... pekak lah. Okay, pekak. Okay, lepas dia cakap, not only animals produce sound. Bukannya animal je boleh buat bunyi. Kita boleh bercakap, boleh buat bunyi kan. Animal pun boleh buat bunyi. Tapi ada lagi benda lain yang juga buat bunyi. Okay? Okay, ada living things, non-living things pun boleh buat bunyi. Contohnya macam tadi. Okay, look at this one. This drum is a living thing or non-living thing? Drum ni living thing ke non-living thing? Dia adalah non-living thing. Bukan benda hidup. Tapi dia masih boleh buat bunyi. Okay? Kalau living thing tu benda hidup macam manusia, animal boleh buat bunyi. Tapi kalau non-living thing pun boleh buat bunyi juga. Okay? Allah give us ears so we can hear these sounds. We can identify various types of sound and each sound has its own purpose. Okay, setiap bunyi tu ada macam-macam dan dia boleh ada fungsi dia sendiri. Kita berkomunikasi. Kalau animal untuk bercakap dengan kawan-kawan dia, dengan family dia guna bunyi dia sendiri. Kita pun buat bunyi sendiri. Kalau nak panggil orang, nak marah orang, nak suruh orang, nak puji orang, semuanya ada tujuan dia kita nak bercakap. Okay, look at this one. This is string telephone activity. Okay? Ini Cak Panda buat ni. Okay, ini adalah aktiviti yang kena buat dekat rumah. Okay, contohnya kena ada 2 paper cup. Okay? 2 paper cup. Tak ada paper cup boleh guna tin pun boleh. Tapi kalau takut luka sebab tin tajam boleh guna paper cup. And then guna tali ataupun benang untuk buat tali ikat. Letak lubang kat sini. Kat tengah paper cup tu and then sambung tali nanti boleh guna sebagai telefon. Teacher, tapi macam mana dia boleh melekat? Macam mana boleh melekat? Dia masukkan dalam lubang. Okey, ambil paper cup. Kita tak ada paper cup kat sini. Okey, ambil paper cup tu. Tebuk lubang dia. Tebuk lubang dekat sini. Lepas tu masukkan tali ataupun benang. Masuk dan ikat dekat dalam dia. So barulah dia tak tercabut. Lepas tu boleh tarik untuk bercakap. Seorang dekat sana, seorang dekat sini. Okey, Hafi boleh bercakap dengan Abang Hafi ataupun boleh cakap dengan Hazim. Bila nak bercakap, letak kat mulut. Bila nak dengar, letak dekat telinga. Sebab kita use our mouth to talk and use our ears to hear. Okey? Letak dekat telinga, letak dekat mulut, baru bercakap. Lepas tu boleh dengar. Duduk jauh pun boleh dengar. Cakap slow pun boleh dengar. Sebab nanti tali ni akan vibrate, akan bergetar. Bila tali bergetar, barulah dia akan menghasilkan bunyi. Kan kita belajar sound is produced by vibrating matters. Vibrate. Macam phone, kalau kita call, dia akan vibrate. Bila dia vibrate tu menghasilkan bunyi dia bergerak atas meja. Okay? Faham? Fahim, Tom? Fahim. Alhamdulillah. Okay, so that's all for today, class.
Thank you for coming. Kita dah kena. Ya, dah habis. Sampai 3 kali kita belajar kali ni. Banyak sangat tadi sebab banyak tanya kan. Teacher, ini macam belajar banyak. Ya, banyak sangat. Pening dah kepala. Belajar banyak. Harap boleh faham lah. Kita belajar tadi. Kita belajar tadi pekerjaan Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Muhammad, pekerjaan Nabi-Nabi zaman dulu, dia buat apa. Lepas tu kita belajar sains, kita belajar tentang sound. Okay. So insyaAllah that's all for today. Come, let's recite doa after study. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Glory be to Allah and all praises be to Him. I bear witness there is no God but you. Forgiveness from you. To you I will be written. To you I will wait. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Amin. Okay, that's all for today. Thank you, class. Teacher. Okay. See you next week. Okay, see you on next Monday. All right. Take care, class. Okay, don't forget to come to school on Monday to take your book, Little Kelly Folder and also Little Kelly Scientist. Little Hutch punya craft pun teacher akan bagi nanti, okay? So don't forget to come to school on Monday. Hafiz datang Monday, okay? Hari ni tak perlu datang lagi. Okay, saya nak bagi something nanti. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher. Yang ni Munir, yang ni Zaid Kawafi. Munir.